Untuk kereta segmen B dalam pasaran Malaysia, dia punya gu lawan dia ada dua lah yang paling banyak atas jalan, yang paling selalu kita tengok. Ada Toyota Vios dan Yaris, dan juga yang ini Honda City. Dia lebih menarik sekarang ni sebab untuk City, dia hujung tahun lepas 2021 dah diperkenalkan versi hatchback ni, sebab sebelum ni tak ada. Jadi sekarang dalam video ni kita nak tengok sedikit sebanyak apa penawaran yang City ada dalam dua versi ni lah, sedan ni yang gunakan enjin 1.5 biasa dan juga yang RS hatchback ni model hybrid dia. Jadi yang kita ada, yang sedang anda tengok ni, yang putih ni adalah sedan, dia punya grade V dia. Tapi yang ini tanpa sensing punya package tu, harga dijual dalam RM91,000. Dan Rockstar kita, dia punya hero dia adalah hatchback RS. Ini yang paling tinggi dan harga jualannya dekat Malaysia sekarang ni selepas 1 Julai 2022 adalah RM110,000. Kenapa penawaran City hatchback ni penting sekarang adalah sebab bila dia dilancarkan dekat pasaran tempatan, hatchback ni dah gantikan model Jazz. Jadi sebab itu dia penting lah untuk kita tengok apa yang ada City hatchback ni boleh tawarkan, kelebihan dia atau kekurangan dia kalau nak dibandingkan dengan Jazz yang dulu. Jadi untuk wajah depan dia, kalau kita tengok dari Civic dulu, yang HRV pun sama, dia dah gunakan image ataupun language yang sama dekat wajah depan dua-dua ni lah. Kalau kita tengok antaranya pun masih sama juga, cumanya perincian tu beza sikit. Unit lampu kedua-duanya sama, LED reflector, tapi kalau kita tengok sedan V ni, dia punya chrome ke atas ni berkilat dalam chrome, grill dia tu standard biasa saja dan bumper bahagian bawah tu relax sikit. Tapi yang sangat menarik tu dekat RS ni lah, kemasan dia dah tak ada chrome, dia gunakan hitam berkilat dan dia punya bumper pun busy sikit dan membezakan ini sebab model hybrid macam biasa, logo dekat Honda tu dia ada biru dia sikit lah. So basically ini lebih sporty, dia ada aspirasi yang sedikit sporty berbanding yang V punya variant. Jadi kalau tengok dari sisi ni, untuk saya rekaan ataupun reka bentuk yang hatchback ni lagi nampak menarik sebab dia lagi nampak muda. Dan untuk membezakan yang RS ni, dia ada beberapa perincian yang lain lah. Maksudnya kalau kita tengok rim, saiznya sama dengan sedan tu 16 inci, tapi ini dapat yang dual tone. Dan juga satu lagi mungkin cermin sisi tu, dia punya perumah tu color hitam berkilat, itu spesifik untuk EHEV ni lah, RS ni lah. Dan yang membezakan antara ini dan yang sedan tu tentulah bontot dia dah hilang lah. Untuk yang ini beza dia dalam 200mm dan itu sebenarnya bagi kesan yang agak banyak juga untuk ruang boot. Jadi kalau wajah depan dua kereta ni tadi nampak lebih kurang sama, beza sikit perincian je. Dekat belakang ni dunia memang sangat berbeza lah untuk sedan dan hatchback. Sebab sedan ni kita dah biasa tengok City sebelum ni. So dekat hatchback ni nampak lagi segar lah, lagi nampak sporty. Banyak beza dia. Kalau nak ditengokkan, mungkin saya mulakan dengan bumper dulu. Bumper ni lain sebenarnya kalau kita tengok beza, sebab ini dengan reflektor tepi tu lebih menegak dan lebih nampak agresif sikit, banyak dia punya garis-garis tu. Kat bahagian tengah dia tu, dia punya hitam tu pun nampak hajanya untuk bagikan dia elemen nampak kemas dan sedikit berbeza sporty benda-benda tu lah. Cermin dia kalau tengok kan, dia kecil sikit dan dekat yang RS ni dia ada wiper ni. Untuk lampu kombinasi LED sama kedua-duanya. Jadi bezanya basically adalah image yang dibawa lah. Ini lebih konvensional, lebih untuk kereta family, tapi yang ini untuk lebih semangat atau jiwa muda sikit kot. Jadi sekarang kita untuk bahagian dalaman ni kita tengok untuk RS hatchback punya, dan ini sebabkan penawaran paling tinggi ni yang dia banyak elemen-elemen yang sedikit premium lah kalau dibandingkan dengan V tu. Misalnya steering ni, kalau saya mulakan dengan steering ni, dia balutan kulit tapi dia ada juga jahitan merah, dan tema tu kita boleh tengok dia punya susulan ataupun lanjutan dia misalnya kat bahagian ni lah. Juga kulit dan juga benang yang betul, bukan hiasan saja. Kalau nak dibezakan sedikit dengan sedan V tu, bahagian ni digunakan leather yang warna cerah, itu beza dia lah. Untuk steering ni butang dia semua lengkap lah. Untuk audio ada, untuk auto cruise ada, apa semua tu memang mudah untuk kawal semuanya kat sini. Untuk pemandu juga, paparan dekat depan tu, skrin tu semua digital sepenuhnya. Dekat tengah ni untuk head unit, untuk infotainment 8 inci, ada juga Apple CarPlay dan Android Auto. So itu saja semua dah lengkap lah. Rekaan ni saya agak suka yang ini sebenarnya, sebab dia nampak ringkas tapi dia ada sentuhan-sentuhan yang sedikit nak tunjuk detail dia yang menarik lah. Misalnya dekat corong ni digunakan hitam berkilat tapi dia guna juga
design yang lebih dilanjutkan ke atas sampai ke atas dashboard tu, just nak bagi impression yang sentuhan ataupun rekaan yang elemen baru lah, itu je kan. Selebihnya dia ringkas saja, sangat-sangat flat horizontal, tapi dia ada rasa segar tu. Kat tengah pun simple je, 3 knob untuk kawal, aircon apa semua. Banyak ruang poket-poket untuk letak barang kecil-kecil. Untuk kerusi, untuk RS ni dia datang dengan kombinasi leather lah, ada fabric, ada sweat dia dan juga dia punya kulit biasa bahagian belakang tu. Dekat tengah ni nampak sleek saja untuk gear knob, simple, tak ada apa. Boletan leather juga. Dan beza untuk RS dan juga yang ni adalah digunakan electronic parking brake. Kalau dekat V tu digunakan handbrake biasalah. So itu ciri-ciri antara yang premium dia. Dan tentunya kalau yang ada V-sensing apa semua, kamera dan semua tu ada kat atas ni. Selebihnya, kabin semua warna gelap sebabkan premium tu tadi. Dan jom kita tengok kat belakang pula. Jadi ini lah, bila duduk kat belakang ni adalah benda yang paling saya suka dekat City Hatchback ni lah. Walaupun dia dah contoured tadi kita tengok, tapi sebenarnya ruang yang ada boleh tengok sendiri, sangat-sangat luas lah. Leg room ke, height room ke. Saya tinggi 180 cm. Kalau nak tengok kaki pun banyak gila ruang. Ini posisi saya sendiri memandu. Dan atas ni pun walaupun agak sikit sipi-sipi nak kena, tapi still tak tersentuh lah kepala saya. So boleh lagi duduk dengan sangat selesa. Bezanya dengan Jazz, bahagian Jazz tu bila cara duduk dia tu, dia dan bumbung dia kedudukan lebih tinggi. So itu kelebihan dekat Jazz lah. So basically bumbung dia Jazz lebih tinggi dalam posisi duduk ni berbanding yang City Hatchback ni. Tapi bercakap pasal Jazz, sebenarnya ada satu benda diwarisi lah dari Jazz tu, iaitu benda ni, seat ni, ultra seat yang boleh dilipat, boleh dinaikkan. Kalau nak bawa barang yang tinggi masih lagi boleh buat dekat City Hatchback ni, walaupun dia pendek tadi kan. Lantai masih almost rata sebenarnya, mudah untuk bawa barang. Dan itu satu lagi practicality punya elemen yang saya rasa menarik untuk City Hatchback ni, yang tak ada pun dekat versi sedan dia. Satu lagi benda, biasalah ada aircon, vent, itu untuk penumpang belakang boleh duduk dengan selesa. Jadi beza antara hatchback dan sedan ni, paling ketara kelebihan tentunya ruang boot untuk sedan lah. Sebab dengan ekstra ruang yang dia ada tu, dia bagi di dalam 519 liter, boleh bawa macam-macam dalam boot dia ni. Berbanding hatchback hanya ada 289 liter, itu agak kecil lah. Tapi itu juga kalau dibandingkan Jazz pun, Jazz masih lebih besar kalau dibandingkan ruang boot yang ada ni. Dekat Jazz dalam 363 liter. So itu satu kelebihan yang Jazz dulu ada, tapi dah berkurangan sikit dekat City Hatchback ni. Jadi untuk hal-hal pemanduan kita dalam City Hatchback RS dan juga nak tengok apa benda bezanya lah. Pertama sekali dia dengan yang V tu. Saya mulakan dengan engine. Memang kalau kita tengok kapasitinya sama. Kalau V tu tadi yang sedan tu 1.5 liter, power dia dalam 121 PS dan juga 245 Nm torque. Tapi yang RS ni memang 1.5 juga, tapi dia bezalah sistem dia sebab hybrid kan. Jadi dia ada motor elektrik dan engine tu untuk yang hybrid ni digunakan untuk jana kuasa untuk bateri itulah most of the time lah. Power dia untuk motor elektrik dia tu dalam 109 PS dan juga 253 Nm torque. Jadi apa perbezaannya, sebenarnya saya lebih banyak luangkan masa dengan RS ni sebab ini macam saya cakapkan tadi, dia punya variant yang menarik untuk B segment hybrid. Maksudnya kalau kau contoh Vios dan juga Yaris, dia tak ada model hybrid, dia hanya ada yang biasa, engine biasa. So untuk Honda kita ada pilihan tu dan itu ditawarkan sebagai variant yang paling tinggi. Macam mana beza pemanduan antara dua ni? Kalau yang katakan yang sedan V tu tadi, macam kalau kita biasa bawa 1.5 punya engine, terutamanya kereta Honda ataupun lain-lain, dia punya feel itu sama. Dia lebih rasa lebih direct dan juga lebih bising sebenarnya respon itu. Tapi itu berbeza dengan yang hybrid ni lah. Contoh kalau kita baru-baru masuk je, kalau kita start dan bateri dalam keadaan yang cukup, dia memang sangat senyap lah. Dia takkan activate pun engine tu langsung. So itu yang lebih menarik lah. Kesenyapan dia rasa sangat refine dan rasa teknologi tu memang lain kalau dibandingkan dengan yang 1.5 conventional tu. Untuk cara pemanduan, feedback pada hatchback RS ni pula saya tak adalah rasakan janggal sangat. Mungkin kalau pertama kali nak bawa model hybrid, mungkin itu akan ada rasa beza. Tapi kalau dah biasa, sebenarnya tak ada apa yang ketara sangat pun. Melainkan dia lebih senyap dan respon atau vibration dari engine antara kedua tu, yang sedan V dan juga hatchback RS ni, rasanya yang RS ni lebih smooth
smooth, lebih senyap, lebih lancar. Itu yang lebih untuk saya itu sebagai satu kelebihan dia lah. Dan tentang itu juga, saya masih merasakan yang kereta hybrid ini dia satu pilihan yang menarik dalam maksud untuk kita merasakan transisi teknologi itu sebelum ke kereta EV lah, ke full electric. Sebab mungkin dalam konteks umum dekat Malaysia ni, kalau nak lompat terus ke EV tu mungkin agak payah lah. Banyak hal lagi kan, sebab dia keretanya mahal, facility charging apa semua tu masih banyak benda yang perlu difikirkan dan perlu diperhatikan. Tapi ini satu model kereta yang akan bagi pengalaman ataupun pembelajaran yang menarik tentang feel dia untuk pemanduan dan apa rasa lah untuk miliki dan bawa kereta hybrid ni kan. So sebagai sebuah transisi sebelum ke EV tu, saya rasa ini macam lagi menarik, lebih bersara alam misalnya. Minyak akan jadi jimat gila. So dari konteks itulah yang saya rasakan dia perlu lah, untuk saya perlu dipertimbangkan sebenarnya kalau kepada orang yang ada bajet untuk model hybrid ni. Tentang minyak, setakat bacaan yang direkodkan pada skrin ni, setakat ni dia bagi 21.1 km per liter. Itu sangat best lah. Dah pakai dalam 4 hari, pusing KL mostly, dalam town tiap hari. Dekat bar dia baru kurang 2 bar kecil tu lah. Itu saya rasa dari segi kecekapan, dari segi penyematan minyak, tak ada susah nak lawan yang hybrid ni. Bahkan kalau nak dibandingkan dengan yang V sedan dia sendiri kan. Dan seperkara lain tentang yang hatchback ni, dia serba-serbi. Bukan hanya rekaan tadi, kita tengok rekaan yang lebih muda, seleranya lebih fresh, tapi the whole experience untuk bawa ni pun dia ada bagi kelebihan ataupun tumpuan kepada tu lah. Contohnya walaupun dia senyap, walaupun dia hybrid, saya tak rasa dia kurang kuasa. Kita boleh tekan je pada bila-bila masa yang kita nak tu, sentiasa ada urge ataupun tujahan yang diperlukan tu sentiasa ada untuk potong apa semua tu, tak ada isu. Walaupun transmisi dia bukan kotak gear macam biasa, dia elektronik punya CVT, tapi memandunya tu sangat senang lah, sangat senang. Dan dia rasa macam tak perlu banyak sangat nak difikirkan, hanya tumpukan steering dan juga pedal kaki untuk power bila-bila yang kita nak. So tak adalah membosankan, tak adalah rasa dia under power ke apa semua tu, memang sama sekali tidak. Suspension juga saya rasa start dari Civic misalnya, Honda memang bagi perhatian ataupun tetapan yang menarik lah untuk setting suspension ni, sebab dia tak ada rasa lembut sangat bila dia ni, tapi dia tak ada juga rasa keras sangat. So dia berada dalam keseimbangan yang saya rasa cukup untuk bawa kereta ni. Dan satu benda kena faham dengan City ni, sesuai dengan nama dia tu, rekaan ataupun penggunaan practicality yang ada tu memang untuk kegunaan dalam bandar lah kot, tumpuan dia kat situ. Tapi still kalau kita bawa kat highway, dia sangat stabil. Kalau contohnya nak dibandingkan dengan Jazz, Jazz memang dia tinggi, tu kelebihan Jazz dari bumbung dia. Tapi City ni juga lebih lebar sedikit dan juga lebih panjang daripada Jazz tu. So itu yang membuatkan saya rasa City ni rasa dari segi pemanduan, kalau dibandingkan Jazz, ini lebih rasa senang dan stabil lagi lah. Dan juga kedudukan dia lebih rendah dengan jalan, itu bezanya. Dan satu lagi kelebihan untuk model hybrid ni, tentulah dia punya kesenyapan kat dalam kabin ni. Dia rasa sesuai lah, dia nak letakkan variant ni paling tinggi, kena ada elemen premium tu. Dan bila duduk ada ni, selain daripada features dia tadi yang kita dah tengok kat kerusi ke apa semua tu, dia memang bagi kesenyapan yang lebih banyak lah. So lebih tenang, lebih relax kat dalam ni berbanding dengan yang sedan V tu. Sebab dari sedan V tu, kalau kita ada bawa dan kita cuba push banyak, tekan pedal kuat tu, bunyi enjin tu sangat ketara kedengaran sebenarnya kat dalam. Tapi berbeza dengan yang model hybrid ni, sebabkan saya cakap tadi, hybrid enjin tu dia membantu untuk charge bateri. Jadi pada kebanyakan waktu tu yang berfungsi adalah motor dia yang drive utamanya lah. Dan enjin akan kick in bila contohnya kita dalam RPM yang lebih tinggi, dalam kelajuan yang lebih tinggi, itu akan lebih banyak enjin bekerja berbanding motor. Tetapi itu pun enjinnya tak adalah sebising enjin 1.5 yang ada dekat sedan V tu tadi. So ini kelebihan yang menarik lah. Sesuai pula dengan yang RS ni, sebab dalam dia semua gelap, dan ruang pun walaupun dia hatchback still luas gila, duduk kat belakang apa semua. Jadi untuk perjalanan jauh pun saya rasa ni bukan satu masalah. Kalau setakat untuk cruise di highway, ini adalah satu pilihan yang saya rasa sangat selesa dan juga senyap, dan juga akan boleh buatkan semua penumpang ni rasa lebih bertenang kat dalam. Dan kelebihan untuk hatchback RS ni, model paling tinggi, tentulah aspek keselamatan dia lah. Sensing tu
Ni semua ada, AEB ada amaran untuk kalau kereta dah dekat dengan kereta depan ada. Kalau kita keluar lane, dia maklumkan dia ditarik, steering ada. Cuma yang saya agak suka feedback daripada semua sistem yang ada ni adalah dia tak terasa terlampau mengganggu. Contohnya kalau steering yang dia betulkan lane tu pun dia macam lembut lah, dia tak bagi perlawanan sangat. So semuanya tu dilakukan dengan keadaan subtle. Amaran-amaran keluar pun dari segi visual dekat depan sekini dan juga bunyi sikit. So itu pada saya dah tak terlampau mengganggu macam kalau generation awal punya sistem-sistem tu lah. Dan dia ada dan memudahkan kita untuk membantu dan jadikan pemandu lebih alert. Itu menarik. Jadi kalau ada yang susah hati sebab ni kereta hybrid, bateri apa semua tu, rasanya tak perlu risau sebab Honda Malaysia bagi jaminan untuk bateri tu dalam 8 tahun. Tu rasanya dah lebih daripada cukup apa yang diperlukan lah untuk hayat bateri tu. Jadi kita dah tengok sedikit sebanyak luar dan dalam penawaran yang ada pada Honda City ni. Saya ada kesimpulannya kalau nak dibandingkan, pada saya dia menarik sebab City ni satunya kalau nak dibandingkan dengan kompetitor dia Toyota Vios, Toyota Vios tak ada hybrid, so City ada versi hybrid yang nampak lagi sporty dalam penawaran yang paling tinggi misalnya. Tapi untuk reka bentuk juga mungkin kelebihan sekali lagi kepada hatchback ini terutamanya kalau dibandingkan dengan Vios, sebab Vios generasi baru mungkin akan masuk pun dalam tahun depan 2023. So design dia dah agak lama, luar dan dalam dia agak lama walaupun cuba buat sporty agresif, tapi kita dah dah lama sangat tengok design tu. Ini ada satu benda yang segar lah. Dari segi penawaran juga betul kalau nak tengokkan kelengkapan misalnya keselamatan, katakan AEB ke apa tu, keluarkan nilai duit tu dalam RM80,000 lebih dah boleh dapat ciri berkenaan dekat Vios. Tapi untuk yang Honda ni dia hanya ditawarkan pada sensing dan RS ke atas. So itu sedikit berbeza lah. Cumanya kalau nak kelengkapan dan teknologi yang lebih kurang sama, value tu mungkin Vios bagilah walaupun model tu sedikit lama. Tapi apa pun untuk saya dia agak menarik lah untuk tengokkan terutamanya yang hatchback ni dalam konteks dia nak menggantikan Jazz macam mana. So itu yang rasanya lebih kelebihan kepada City hatchback ni juga. Prestasi okey, ada penawaran hybrid, harga mungkin kalau ini mahal sikit RM110,000, tapi itu datang dengan semua kelengkapan yang lengkap lah dengan V-Sensing yang paling tinggi semuanya. Dan untuk sedan ni mungkin lebih akan appeal kepada orang-orang yang nak jadikan kereta family. Dan memang kita pernah tengok rupa dua ni memang boleh nampak beza. Ini sedikit konvensional dan ringkas dan relax, tapi saya rasa tetap penawaran kalau yang baru, yang fresh, ini masih lagi ada nilai dan ada bagi kelebihan yang lain lah yang tak ada dibagi bahkan oleh dia punya abang sedan ni pun. Jadi setakat itu dahulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Terjumpa lagi nanti. Kalau ada apa-apa komen, sila nyatakan di bawah.